Bang apa ni? Kata ringgit naik lah, pelaburan naik lah, ekonomi bagus lah. Gaji macam mana bang? Kenapa masih dekat takuk lama? Ni nak tanya sikit lah. Kerajaan ni tak buat apa-apa ke? Sabar. Jangan marah-marah. Nak tanya korang dululah. Korang pernah tak dengar perkataan gaji progresif? Jadi dalam video ni, saya nak bongkar dan explain pada korang apakah itu dasar gaji progresif dan bolehkah dia menaikkan gaji dekat sektor swasta. Pertama sekali kita kena faham satu fakta ni guys. Dekat Malaysia ni, lebih 90% perniagaan adalah berstatus PKS ataupun perniagaan kecil dan sederhana. Jadi kalaulah benar kita nak naikkan gaji dekat Malaysia ni, kumpulan perniagaan yang kita kena bagi tumpuan adalah PKS. Akan tetapi dekat PKS ni dia ada satu masalah besar guys. Masalah dia adalah disebabkan produktiviti yang rendah, tak ada kapasiti untuk naikkan gaji lagi. Lagi satu, perniagaan PKS ni pun dia berpandangan bahawa kalau aku naikkan gaji pun pekerja berkemahiran dekat company aku ni pun akan pindah juga pergi company lain. Pada masa yang sama juga, pekerja dekat sektor PKS ni pun cakap, aku ni nak buat kerja macam-macam lah, R&D lah, apalah. Mati-mati nak naikkan kualiti produk syarikat lah. Dengan gaji yang sikit, baik aku buat ajalah apa yang patut aku buat. Tak payah lebih-lebih. Nanti sampai masa, aku pindah pergi masuk syarikat lain. Maka kalau keadaan ni berterusan, wujudlah apa yang kita panggil sebagai kitaran kejam. PKS tak boleh grow, pekerja pun akan selalu pindah randah pergi syarikat lain. Jadi, dekat takut lama lah sampai bila-bila, betul tak? Jadi dengan adanya gaji progresif, ia dijangka dapat tolak keluar PKS ni daripada kitaran kejam ni dan mereka akan dapat keep the talent untuk naikkan lagi produktiviti syarikat mereka. Jadi apa yang sebenarnya berlaku dekat sini adalah dasar gaji progresif ataupun DGP ni, ia merupakan satu komitmen untuk mereformasikan pasaran buruh dengan matlamat meningkatkan gaji pekerja selaras dengan produktiviti. Ni paling penting yang kita kena tahu. Ini bermaksud bahawa kerajaan akan menanggung kenaikan gaji dekat sektor swasta ni. Tapi untuk naikkan gaji ni, kerajaan pun pada masa sama dia kenalah tahu berapa kos dia, betul tak? Jadi disebabkan itulah diorang laksanakan projek Rintis. Projek Rintis DGP ni sebenarnya dah bermula sejak Ogos 2024 lagi. Walau bagaimanapun, majikan boleh mula membuat pendaftaran bermula pada 15 Mei 2024. DGP ni akan memberikan manfaat kepada mereka yang di antara lingkungan gaji RM1,500 sehingga RM4,999 sebulan. Yang mana mereka akan menerima gaji yang sama atau lebih daripada garis panduan gaji. Jadi siapa yang dapat DGP ni? Yang dapat DGP ni adalah pekerja yang baru bermula, iaitu bekerja dekat tahun pertama dan pekerja yang bukan di peringkat permulaan. Maksudnya diorang ni dah kerja lebih daripada 1 tahun lah. Jadi majikan pula dapat apa? Disebabkan itu, pada masa yang sama, majikan juga akan dapat pekerja yang berkemahiran tinggi yang akan menyumbang lebih lah kepada produktiviti mereka. Begitu juga dengan daya saing dan seterusnya dapat meningkatkan pendapatan syarikat. Jadi kalau korang nampak dekat sini, sebenarnya DGP ni adalah satu dasar yang win-win antara majikan dan juga pekerja. Sebab the main idea is that akhirnya apa yang kita nak tengok adalah produktiviti meningkat. Bila produktiviti naik, gaji pun cenderung untuk naik juga. Jadi persoalannya sekarang ni, adakah semua majikan dekat Malaysia ni boleh menyertai dasar gaji progresif? Jawapannya tidak. Majikan yang nak sertai program ni mestilah secara sukarela. Kenapa pula macam tu? Kenapa tak kerajaan paksa je semua majikan ni menyertai DGP ni? Ini kerana majikan yang benar-benar nak menyertai DGP ni mestilah mereka yang benar-benar committed untuk upgrade talent mereka. Tak guna kerajaan gunakan dana dia orang untuk naikkan gaji pekerja, tapi majikan tidak ada kesungguhan ke arah komitmen yang sama. Sebab itulah mana-mana majikan yang nak menyertai DGP ni, diorang mesti akan dinilai. Maksudnya setiap wang yang kerajaan belanjakan itu mesti dipastikan memberikan sumbangan kepada peningkatan produktiviti. Satu lagi perkara penting yang korang kena tahu adalah DGP ni adalah satu dasar yang bersifat insentif. Bermaksud dia bukanlah diberikan secara kekal. Ini juga mengambil kira kedudukan fiskal kerajaan lah.
Akan sampai satu masa di mana syarikat yang menyertai program ni tidak lagi akan diberikan insentif. Tapi pada masa tu disebabkan produktiviti dah tinggi, mereka tidak boleh turunkan balik gaji talent mereka. Dan mereka boleh kekalkan terus kenaikan gaji itu walaupun pada masa itu tanpa bantuan daripada kerajaan lagi. Sebelum saya end video ni, korang tahu kan Malaysia ni sekarang sudah diambang negara yang berpendapatan tinggi. Sudah beberapa lama kita sebenarnya terperangkap dalam satu keadaan yang kita panggil sebagai middle income trap. Kita nak keluar daripada upper middle income kepada high income. Jadi dengan adanya DGP ni, ia dijangka akan dapat meningkatkan gaji sektor swasta dekat Malaysia ni dan menjadikan PKS dekat Malaysia ni lebih kompetitif untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi bagi syarikat yang berminat, janganlah lepaskan peluang ni. Boleh layari laman sesawang gajiprogresif.gov.my untuk dapatkan info yang lebih lanjut. Semoga korang dapat sesuatu daripada video saya ni. Jangan lupa bagi saya satu like dan sharekan video ni ramai-ramai pada semua. Terima kasih.